Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bersua kembali dalam MG Flash bersama saya Khalis Gadir. Baik, kita ke berita utama. Aspek kebebasan media yang menjadi antara tunjang demokrasi menunjukkan perubahan positif di negara ini. Tokoh wartawan Tan Sri Johan Jaafar berkata, lonjakan itu dapat dilihat berlaku selepas pilihan raya umum ke-14 PRU 14 yang lalu. Menurutnya, kebebasan media perlu bermula dengan usaha pihak kerajaan agar media melakukan peranannya sebagai tonggak keempat selepas legislatif, eksekutif dan kehakiman. Tan Sri Johan berkata, tidak wajar media dianggap sebagai penentang kerajaan apabila mereka menyiarkan berita seakan kritikal terhadap dasar yang diambil pihak pemerintah. Berdasarkan Indeks Kebebasan Media Dunia 2022 dikeluarkan Reporters Without Borders (RSF), Malaysia menduduki tempat ke-113 dari 180 negara. Ia melonjakkan Malaysia kepada 6 anak tangga berbanding tahun sebelum, sekaligus menduduki ranking tertinggi dalam kalangan negara ASEAN. Malaysia mendahului Thailand pada tangga ke-115, Indonesia 117, Singapura 139, Kemboja 142, Brunei 144, Filipina 147, Laos 161, Vietnam 174 dan Myanmar 176. Perikatan Nasional PN menyasarkan menang 33 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Selangor pada pilihan raya negeri PRN nanti. Setiausaha PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir berkata, gabungan PAS dan Bersatu akan membentuk kerajaan di negeri itu jika sasaran itu tercapai. Menurutnya, keyakinan itu berdasarkan kepada sokongan pengundi, terutama kaum Melayu kepada PN semasa pilihan raya umum ke-15 PRU 15 lalu. Beliau menegaskan UMNO sendiri tiada kerusi parlimen di Selangor, maka itu menjadi kelebihan PN untuk merampas undi Melayu di negeri itu. Katanya ia terbukti melalui kemenangan PN yang berjaya menang 6 kerusi parlimen, termasuk kubu kuat Barisan Nasional di Sabak Bernam dan Tanjung Karang pada PRU 15. Roslan mengulas, tidak mustahil PN beri tentangan sengit kepada Pakatan Harapan kerana sasaran itu rasional melalui 60% pengundi Melayu di 33 kerusi DUN berkenaan. Sementara itu, PAS Selangor turut mengesahkan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim tiada dalam senarai calon parti itu bagi pilihan raya negeri PRN akan datang. Setiausaha Perhubungan PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir berkata, ini kerana tiada sebarang perbincangan meletakkan Datuk Seri Syahidan sebagai calon. Tambah Roslan Syahir, PAS Selangor juga telah membuat senarai pendek calon yang mungkin diletakkan di negeri itu. Katanya setakat ini, senarai pendek calon berkenaan hanya terdiri dalam kalangan anak jati Selangor sahaja. Bagaimanapun menurut beliau, mereka tidak tahu jika di peringkat PAS Pusat ada cadangan untuk meletakkan bekas pemimpin UMNO itu sebagai calon PRN. Terdahulu, beberapa laporan media menyebut kemungkinan Datuk Seri Syahidan akan bertanding di salah satu kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor pada PRN tidak lama lagi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji J. Noor mengesahkan beliau sihat dan berada dalam keadaan baik, sekaligus menafikan kabar angin yang mengatakannya sedang sakit. Beliau yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah itu bagaimanapun dijangka menjalani pembedahan kecil membabitkan prosedur membuang batu hempedu. Laporan NST menyebut Datuk Seri Haji J mengaku mengalami sakit sedikit, namun secara keseluruhannya beliau sihat. Ahli Dewan Undangan Negeri Sulaman itu juga mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat yang mengambil berat dan mendoakan kesihatan beliau. Datuk Seri Haji J ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan Aidilfitri kepada 70 individu kurang bernasib baik sempena rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri anjuran Kerajaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu hari ini. Beliau juga akan menyertai Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni tetamu yang hadir di rumah terbuka berkenaan.
Berita seterusnya, remaja lelaki Bangladesh yang dihantar pulang Februari lalu oleh kerajaan Malaysia selepas ditemui dalam sebuah kontena di Pelabuhan Klang meninggal dunia semalam. Ratul Fahim Islam, 16 tahun, lemas ketika mandi berseorangan di sebuah kolam berhampiran rumahnya di Chittagong. Bapa mangsa Farouk Miah yang bekerja sebagai buruh berkata anaknya mempunyai masalah kesihatan mental serta tidak tahu berenang. Ketika kejadian, semua orang berada di sawah untuk menuai padi. Memetik laporan agensi antarabangsa, Ratul dikebumi tanpa bedah siasat selepas keluarganya mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Pada 17 Januari lalu, remaja itu menarik perhatian dunia selepas ditemui dalam sebuah kontena selama 6 hari tanpa makan dan minum. Katanya dia bermain dalam kontena berkenaan dengan rakannya di Chittagong sehingga menyedari dirinya terkunci di dalam dan sampai ke Pelabuhan Klang. Dia kemudian dihantar pulang pada 22 Februari lalu selepas Kementerian Dalam Negeri mendapatkan dokumennya daripada Suruhanjaya Tinggi Bangladesh di Malaysia. Keadaan keseluruhan empangan dan sungai di Selangor masih berada pada tahap kapasiti tinggi melebihi 90% setakat semalam. Perkara itu dimaklumkan Lembaga Urus Air Selangor Luas berdasarkan status terkini paras air di empangan negeri berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pemodenan Pertanian Negeri, Izham Hashim berkata, air simpanan di kolam takungan hilir ORS juga berada di tahap yang tinggi. Izham berkata demikian ketika mengulas perkembangan terkini keadaan sungai dan empangan di Selangor, memandangkan sudah ada negeri berdepan dengan isu Sungai Cetek berikutan kemarau. Katanya sehingga jam 8 pagi semalam, paras air di Empangan Batu mencatatkan bacaan 105.18%, Sebanyih 100.25%, Klang Gates 93.75%, Sungai Langat 93.38% dan Sungai Selangor 100%. Terdahulu, Malaysia dilaporkan mengalami fenomena El Nino menyebabkan hujan berkurangan. Ia sekaligus berisiko mengakibatkan paras air sungai merosot dan empangan menjadi kering yang dijangka berlarutan hingga September depan. Laporan itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Jangan lupa janji temu kita dalam siaran berikutnya. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum, jaga diri dan salam hormat.